Dalam kes yang sama seperti nikmat atau rezeki dalam fahaman dunia, orang yang mempunyai terlalu banyak rezeki akan hilang rasa penghargaan akan rezeki yang diterima itu. Atau seseorang yang sentiasa menerima rezeki dengan senang tidak akan faham betapa berharganya nikmat itu. Bahkan orang kata kita akan lebih cenderung untuk membelanjakan duit yang kita sendiri tidak usahakan dengan boros. Sebaliknya, duit yang diperolehi dengan bersusah payah, kita akan lebih cermat untuk belanjakannya. Duit yang diwarisi atau duit yang diberikan kepada kita tanpa perlu bekerja, kita akan lebih mudah untuk habiskannya, tanpa berfikir banyak. Oleh sebab kita tidak faham, yang ada orang lain yang telah bertitik peluh untuk dapatkan duit itu, ada orang melalui pahit jerih untuk duit itu, cuma dalam kes ini, ia bukan kamu. Kebiasaannya bila ia bukan dari usaha kita sendiri, kita tidak akan dapat faham betapa istimewanya perkara tersebut. Dan apa yang Nabi Muhammad SAW telah ajar kita. Bagaimana cara kita mengenal pasti keberkatan nikmat kita dari segi dunia. Baginda mengajar kita dua perkara. Pertama, kadang-kala kita perlu berpisah dengan nikmat dengan cara yang sihat adalah satunya cara untuk kita menghargai nikmat tersebut. Sekarang saya hanya bercakap dari sudut dunia sahaja. Maksudnya, dengan berpuasa dalam bulan Ramadan, daripada makan, minum dan nikmat-nikmat lain, kita akan lebih menghargai semua nikmat yang kita ada itu. Jadi ia merupakan perpisahan yang sementara. Ada sebuah riwayat tentang Umar radhiyallahu anhu berjalan dengan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang sedang membawa bungkusan daging dibelinya. Jadi Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Ini daging." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kamu beli daging?" Dan balasnya, "Ya." Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kenapa kamu membeli daging?" Dia berkata, "Ishtahitu." Saya terasa nak makan daging. Saya teringin. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, "Adakah setiap kali kamu teringin sesuatu, kamu membelinya?" "Aw kullama ishtahaita ashtaraitu." Jika kamu rasa kamu teringin, kamu terus beli? Ia bukannya sebenarnya tentang daging tersebut. Umar radhiyallahu anhu cuba memberikan pengajaran tarbiyah kepada Jabir. Jangan hanya memakan sebab kamu mampu. Tiap-tiap kali kenikmatan. Ia bukan kerana kemampuan anda atau kemampuan kita untuk membeli apa-apa saja atau melakukan apa-apa saja. Jangan boros hanya kerana kita mampu membeli sesuatu. Sebaliknya, kadangkala menahan diri adalah lebih baik. Sesiapa yang membesarkan anak-anak akan tahu dan faham yang benda yang paling teruk kita boleh buat kepada anak kita adalah terlalu memanjakan mereka sampai mereka rasa sangat berhak. Perkara ini bukanlah tabiat yang boleh dibuang semasa dewasa. Mereka cuma akan menjadi raksasa narsisistik kerana semuanya diberikan kepada mereka. Mereka menganggap sekarang dunia perlu menjadi ibu bapa mereka dan sentiasa memberikan apa saja yang mereka inginkan. Apabila mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan, mereka akan mengamuk walaupun sudah dewasa. Sebab mereka tidak pernah belajar mengatasi sikap tersebut sewaktu kecil. Sebaliknya pula, apabila ibu bapa yang baik menghadkan sesuatu, kerana mereka faham, bukan semuanya datang dengan senang kepada anda. Jadi sikap tersebut ditangguh sehingga mereka dewasa. Sebab kita semua kadang-kadang mengamuk pada satu tahap dalam hidup kita. Jadi, lebih baik kita buang sikap tersebut sewaktu kecil dan sedar yang dunia tidak akan datang kepada kita dengan sewenang-wenangnya. Jadi Rasulullah SAW mengajar kita, sekali lagi ada kala perpisahan sementara daripada benda yang boleh kita miliki dari segi dunia adalah cara untuk memperolehi rasa syukur dan nikmat itu. Cara untuk memperolehi rasa keberkatan tersebut. Perkara kedua ialah Rasulullah SAW mengajar kita berhubung dengan orang yang kekurangan nikmat itu bukan hanya dengan memberi kebajikan, tidak. Tetapi dengan bersemuka dengan orang yang serba kekurangan dari kita dari sudut duniawi. Memberi bantuan kebajikan terutama sekali pada tahun 2018 adalah sangat senang dilakukan melalui telefon atau hanya dengan swipe atau melakukan sesuatu di online. Kita tidak perlu lagi pergi untuk menghantar sendiri bantuan tersebut. Tapi pula, itu ialah satu keberkatan kerana ia memudahkan kita untuk bersedekah. Kita patut gunakannya. Dan subhanallah, bayangkanlah pada hari perhitungan kelak, bertemu seseorang yang kita tidak pernah jumpa, kita type, masukkan maklumat kad kredit dan membina sebuah telaga di suatu tempat, memberi makan kepada anak yatim yang kita tak akan jumpa, dan orang itu akan datang dan memimpin tangan kita dan bawa kita ke syurga, walaupun kita tak pernah kenal orang itu. Itulah keberkatan. Ia merupakan sebuah keberkatan dalam bentuk yang unik. Tetapi,
perkara itu tidak seharusnya membebaskan kita dari bertemu dan berhubung dengan orang yang memerlukannya. Sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syaka rajul illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaswatil qalb. Ada seseorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu yang hatinya keras. Ini adalah sebenarnya kekebasan rohani. Hidupku mechanical. Aku buat semua benda dengan betul tapi aku tidak rasa apa-apa. Awsaha ayyam sahra sal yatim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kamu patut mengusap kepala anak yatim, kongsi makanan kamu dengan anak yatim dan duduk dengan mereka, dan ia akan melembutkan hati kamu. Ia akan dapat memberikan makna baru kepada kamu. Kita tidak seharusnya menggantikan hal itu dengan transaksi online. Ia perlu melibatkan pertemuan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar setiap orang perlu melihat mereka yang serba kekurangan di dunia. Jadi ia akan membuatkan apa yang kita ada di tangan serba mencukupi. Itu jika kita sentiasa dapat melihat orang yang serba kekurangan daripada kita dari sudut duniawi. Jadi kita akan dapat faham nilai dan harga benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Ia akan dapat hilangkan sikap rasa berhak